Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk bersambung sesi pembelajaran setelah seminggu bercuti sekolah. Apa khabar murid semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat. Baiklah, minggu ni kita akan teruskan pembelajaran dengan subjek pendidikan kesihatan. Masuk tajuk yang baru berkenaan dengan penyakit. Topik hari ini ialah berkenaan dengan kuman. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita baca doa supaya pembelajaran kita pada minggu ini mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, murid. Kita tengok objektif pembelajaran terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui maksud kuman dan cara kuman merebak. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengetahui penyakit bawaan kuman. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat memahami kepentingan menjaga kebersihan diri bagi mencegah kuman daripada merebak. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri bagi mencegah penyakit. Baiklah. Kita tengok kriteria kejayaan pula. Jika murid-murid dapat ataupun boleh mengaplikasi cara menjaga kebersihan bagi mengelakkan jangkitan kuman pelbagai penyakit. Maksudnya jika di akhir pembelajaran kita kamu dapat mengaplikasikan cara menjaga kebersihan diri. Supaya apa? Supaya untuk mengelak daripada jangkitan kuman pelbagai penyakit. Maka kamu telah menguasai pembelajaran kita pada minggu ini. Baiklah. Murid, jom kita tengok slide yang cikgu sediakan ni. Jangan lupa untuk rujuk buku teks muka surat 83. Tajuk kita belajar hari ini adalah dalam buku teks muka surat 83. Dalam gambar rajah di hadapan, dalam slide cikgu ni kita dapat tengok dialog antara dua orang rakan. Maksudnya dua orang rakan sedang bercakap. Dialog ni bercakap lah. Apa yang kita dapat daripada cerita ni? Apa yang mereka bualkan? Mereka bual tentang penyakit yang disebabkan oleh kuman. Penyakit yang disebabkan oleh kuman. Kuman ni adalah disebabkan wujud jika kebersihan tidak dijaga. Mereka bercakap, mereka bersembang, berbual berkenaan dengan kuman. Kuman yang boleh menyebabkan penyakit. Kuman yang boleh menyebabkan kita sakit. Baiklah. Jom kita kenali kuman. Apa tu kuman? Murid-murid. Siapa tahu kuman tu apa? Ya, kuman adalah organisma mikroskopik yang boleh menyebabkan penyakit dan jangkitan jika ia memasuki tubuh badan. Maksudnya organisma mikroskopik ni adalah hidupan yang sangat kecil. Yang sangat kecil, dan kuman ni menyebabkan penyakit ataupun boleh menyebabkan jangkitan jika memasuki tubuh kita. Kalau tubuh kita kena kuman ni, kita boleh dapat penyakit ataupun jangkitan penyakit. Jelas murid-murid? Kuman ni pun makhluk juga, hidupan juga. Tetapi hidupan yang sangat seni, mikroskopik ni maksudnya seni lah. Kecil sangat, kita tak boleh nampak dengan, kita tak boleh tengok dengan mata kasar.
kita hanya boleh nampak, boleh tengok menggunakan mikroskop, macam dalam gambar tu. Okay, sebab dia sangat kecil. Okay, murid-murid. So sekarang kita tengok jenis-jenis kuman yang ada. Kuman-kuman yang biasa lah, yang biasanya kita belajar. Okay, yang pertama bakteria. Tu yang warna hijau. Okay, yang pertama sebelah kiri tu bakteria. Okay, bakteria ni dia adalah sejenis kuman yang menjangkiti saluran pernafasan, saluran kencing, perut dan sebagainya. Maksudnya bakteria ni biasa menjangkiti kita punya saluran dalam tubuh badan. Saluran pernafasan, perut, apa lagi? Saluran kencing, okay, dan sebagainya. Okay. So biasanya penyakit yang disebabkan oleh bakteria ni adalah sakit perut, cirit-birit, apa lagi? Batuk kan. Okay. Itu adalah jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey, kita tengok yang kedua. Kedua adalah kulat. Kulat juga merupakan salah satu daripada kuman. Okey, untuk kulat ni, kuman yang jenis kulat ni biasanya terjadi pada bahagian luaran tubuh badan kita. Biasanya terjadi pada bahagian kulit. Contohnya, kulat akan ada pada bawah kuku. Kalau kamu simpan kuku yang panjang, okey, lama-lama kamu akan nampak warna hitam pada kuku kamu tu kan. Itulah kulat. Lagi bahagian apa lagi? Bahagian luar pada kulit, celahan. Biasa kalau kamu tengok budak-budak kecil kan. Kalau siapa yang ada adik kecil yang pakai pampers tu, biasa celah kangkang tu kan. Dia akan jadi naik merah-merah, dia akan jadi ada berlendir kan. Itu adalah berpunca daripada kuman yang jenis kulat ni lah. Okay. Celah ketiak. Siapa yang kerap berpeluh, kan. Ada orang yang jenis kerap berpeluh, dia senang berpeluh. Sebab tu bila kulat, okay, sebab tu untuk orang yang kerap berpeluh, biasanya ibu bapa kamu akan suruh pakai bedak pada ketiak kan. Itu adalah untuk mengelak daripada jangkitan kuman yang jenis kulat ni. Okay, seterusnya kita tengok virus. Jenis kuman yang ketiga adalah virus. Virus ni merupakan mikroskopik. Okay. Mikroskopik yang paling kecil berbanding semua kuman yang ada. Dia sangat-sangat kecil. Okay, kenapa juga kata sangat kecil? Sebab virus ni kita tak boleh tengok dengan mikroskop biasa. Kita kena tengok dengan mikroskop elektron. Okay, mikroskop elektron ni dia lebih power lah untuk tengok benda yang sangat-sangat kecil. Okay. Okay. Virus ni juga adalah kuman yang sangat-sangat dan paling berbahaya. Kenapa? Kenapa virus ni paling bahaya? Sebab kuman jenis virus ni boleh membawa kepada kematian. Contoh yang mudah. Sekarang ni kita berada dalam situasi keadaan pandemik COVID-19. Betul tak? COVID-19 tu adalah virus, disebabkan oleh virus COVID. Saintis bagi nama virus COVID. So COVID ni disebabkan oleh virus yang akan menjangkiti sistem pernafasan kita. Okay. Dan akan mengganggu kesihatan kerana akibat kekurangan oksigen dalam badan kita. Maksudnya virus ni bila masuk dalam badan kita, dia akan mengganggu sistem pernafasan kita.
Kita bernafas untuk apa? Kita bernafas untuk mendapatkan oksigen. Maksudnya tubuh badan kita ni perlukan oksigen, sebab tu kita bernafas. Tapi bila virus COVID ni dia masuk, dia menjangkiti seseorang, dia akan mengganggu sistem pernafasan. So, jumlah oksigen yang akan masuk dalam badan akan berkurangan disebabkan oleh virus COVID ni. Sebab tu virus COVID dia ada 5 stage, 5 peringkat. Peringkat pertama, dia demam-demam biasa, rasa kering tekak, batuk-batuk. Peringkat yang kedua akan merasa sesak nafas. Peringkat ketiga akan tubuh badan kita, untuk peringkat ketiga ni, tubuh badan kita akan kekurangan oksigen. Sebab tu peringkat ketiga ni biasa orang yang kena COVID, peringkat ketiga, peringkat keempat akan terus masuk ke hospital. Sebab apa? Sebab orang yang kena COVID peringkat 3, 4 ni dia perlukan bantuan pernafasan. Sebab sistem pernafasan dah sangat teruk, sangat lemah. Dia tak boleh bernafas macam biasa lah. So diperlukan tu oksigen tu. So bila dah masuk hospital, doktor akan bagi topeng yang ada oksigen tu. Mesin akan pump oksigen masuk. Sebab orang yang peringkat 3, peringkat 4 ni dah tak boleh nak dapatkan, nak sedut, nak bernafas oksigen yang secukupnya. Itu peringkat yang kelima ni sangat teruk, sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana orang yang kena COVID peringkat 5 ni dia tak boleh nak bernafas macam biasa lah. Dia akan ditidurkan. Maksudnya paru-paru dia dah teruk. Okay? Dia tak boleh nak bernafas dengan sendiri. So doktor akan terpaksa tidurkan orang yang kena COVID peringkat yang 5 ni. So bila dah sampai peringkat 5 ni, dia 50-50. Maksud 50-50 ni apa? Untuk orang yang kena COVID pada peringkat 5 ni, untuk dia hidup dan mati ni dia 50-50. Dia ikut nasib. Kalau dia kuat, semangat dia okey, dia sangat semangat ni, dia tak ada penyakit-penyakit yang serius, mungkin dia boleh selamat. Ataupun mungkin juga dia tak dapat diselamatkan, mungkin dia akan boleh meninggal, boleh mati. Okay. Yang akhir sekali, kuman yang jenis terakhir adalah yang dikenali sebagai parasit. Parasit ni apa? Parasit ni dia jenis memberi kesan yang buruk lah kepada orang. Contoh parasit ni macam dalam gambar tu, cacing pita, kutu, hama, apa lagi? Chicken neck kan, cali, jenis-jenis yang macam tu. Itu kita panggil parasit. Okay. Parasit ni dia dapat mengganggu kesihatan dan tumbesaran kanak-kanak. Okay. So kesemua kuman yang kita baru belajar ni kan, bakteria, kulat, virus, parasit ni, dia ada ubat sebenarnya. Okay. So untuk bakteria kita perlu ambil antibiotik. Baru kita boleh baik daripada bakteria ni. Kalau untuk kulat kita ambil anti kulat, ubat yang ada anti kulat. Untuk virus kita ambil antivirus, ataupun apa orang dah sebut sekarang ni, vaksin. Itu antivirus lah. Maksudnya ubat yang ada antivirus. Vaksin tu. Yang terakhir antiparasit, untuk kuman yang jenis parasit. Yang paling utama adalah apa? Untuk mengelakkan daripada jangkitan penyakit disebabkan oleh kuman-kuman ni, kita kena sentiasa menjaga kebersihan diri. Tu yang paling penting. Kalau kita jaga kebersihan diri kita, insya-Allah kita tak akan dapat jangkitan mana-mana penyakit daripada mana-mana jenis kuman. Jelas semua murid semua? Baik.
So, sekarang cikgu nak kamu semua buka buku teks, tengok muka surat 85 pula. Okey. Tengok pada gambar rajah tersebut. Okey. Hanis dimasukkan ke hospital disebabkan sakit perut. Ibu dia maklumkan kepada kawan-kawan yang menziarahi dia bahawa dia cirit-birit disebabkan oleh keracunan makanan. Apakah yang menyebabkan keracunan makanan berlaku? Siapa tahu? Ya, betul tu. Okey, keracunan berlaku mungkin terjadi disebabkan oleh makanan yang dimakan tak bersih. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi bahan-bahan yang digunakan untuk masak makanan tu dah rosak. Okey. Yang ketiga boleh jadi tukang masak ataupun kedai yang jual makanan tu tidak menjaga kebersihan premis kedai dia tu. Yang keempat dan yang terakhir, yang keempat, boleh jadi Hanis tu masa dia nak makan dia tak basuh tangan. Maksudnya dia tak jaga kebersihan diri dia. Okey. So dia ada banyak sebab yang boleh menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Tapi kesemua sebab-sebab tadi dia balik kepada satu perkara, iaitu berkenaan kebersihan. Okey, jelas semua? So, macam mana kita nak elak, nak cegah diri daripada penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman tadi? Ya, menjaga kebersihan diri. So, tengok muka surat 85 tadi, bahagian bawah. Okey. Cuba nyatakan cara menjaga kebersihan diri. Yes. Kalau tengok dalam buku teks kamu tu, cuci tangan sebelum dan selepas makan. Yang kedua, tutup mulut apabila batuk. Bila kita batuk, kita tutup mulut. Kita jangan batuk ke orang. Sebab batuk kita tu ada bakteria, ada kuman. Bila kita batuk, kita tak tutup mulut. Batuk yang kita batuk tu, kuman yang akan keluar daripada apabila kita batuk tu akan pergi ke orang lain lah. Akan menyebabkan dan akan menjangkiti orang lain pula. Okey. Seterusnya, mandi setiap hari. Mandi ni kena mandilah. Biasa kita di Malaysia sekurang-kurangnya sehari kita mandi 3 kali. Tu paling kurang, jangan kurang sangat. Sekurang-kurangnya 3 kali. Pagi waktu lepas bangun tidur kita mandi sekali. Tengah hari mandi sekali, dan yang terakhir malam kita mandi sekali. So 3 kali sekurang-kurangnya sehari kita mandi 3 kali. Okey, dan yang terakhir, gunakan sapu tangan apabila bersin. Bersin kita kena tutup guna sapu tangan. Cikgu tak ada sapu tangan dah. Okey, tutup saja dengan tangan. Lepas tu basuh tangan kamu. Okey. So selain daripada 4 yang ada dalam buku teks kamu ni, apa lagi cara untuk menjaga kebersihan diri? Sentiasa pastikan kuku pendek. Kuku, tak kisah kuku tangan ke kuku kaki, pastikan kuku kita pendek. Sebab apa? Sebab kalau kuku panjang, dia kuman cukup suka. Celah kuku tu, itu tempat yang paling kuman suka. Dia akan hidup di situ. Okey. Yang kedua, seterusnya, basuh tangan selepas pergi ke tandas. Bila kita nak kencing, nak buang air kan, tapi kita tandas. So lepas kita dah selesai urusan, pastikan basuh tangan baru keluar daripada tandas. Okey. Lagi, gunakan hand sanitizer ataupun basuh tangan. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita hidup dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, tangan kita tu kena sentiasa bersih. Sentiasa kita basuh tangan. Kalau tengah berjalan-jalan kan, tak jumpa stinky sabun pun tak ada, kita gunakan hand sanitizer. Okey. Lepas tu
pakai pelitup muka dan face shield bila keluar ke tempat awam. Biasanya yang ni untuk orang-orang dewasa lah, orang tua lah yang mana yang nak keluar. Sebab budak-budak tak digalakkan untuk keluar pada rumah dalam keadaan pandemik COVID sekarang ni. Okay. Tapi kalau kamu keluar juga, pastikan pakai pelitup muka dan face shield. Okay, seterusnya, elakkan berada di tempat yang sesak. Tengah-tengah musim COVID ni, kalau kita nak pergi satu-satu tempat, tengok kalau ramai orang di tempat tu, kita jangan pergi lah. Balik rumah ataupun cari tempat lain. Okay. Dan yang terakhir, pilih kedai-kedai makan. Minggu lepas dah diumumkan dah. Kerajaan dah benarkan dah untuk siapa-siapa yang nak pergi kedai makan boleh makan di kedai makan. Betul tak? Sebelum-sebelum ni hanya boleh bungkus bawa balik makan di rumah. Tapi lah ni dah boleh makan di kedai makan. So bila kita nak pergi makan di kedai makan tu, kita kena tengok, pilih kedai makan yang kita nak makan tu. Tengok, pastikan kedai tu bersih. Okay. So, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Jom kita tengok tugasan. Okey, tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu salin semula pantun jejak kuman. Ada dalam buku teks muka surat 84. Salin balik macam dalam gambar tu. Macam dalam buku teks kamu tu. Dia ada pantun, dia ada 4 rangkap. Salin balik, lepas tu bawah tu letak jawapan dia. Okey? Dia ada 3 pantun, tak banyak. So, salin balik dan tulis jawapan. Gunakan buku tulis PJ. So, bila dah siap dah, kamu buat pantun ni, ambil gambar dan hantar pada cikgu. Okey, hantar gambar tugasan yang dah siap ni menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, cikgu letak dalam arahan di WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas semua? Okey, seterusnya tugasan yang kedua. Cikgu nak kamu buat latihan uji minda dalam buku teks muka surat 86. Okey, gunakan buku tulis PJ juga. Cikgu nak kamu salin semula soalan silang kata. Dia ada 5 tak silap cikgu. Okey, salin. Lepas tu, lukis petak silang kata tu. Okey. Cikgu kalau tak muat cikgu, buat 2 muka surat. Muka surat pertama, kamu salin soalan silang kata tu. Muka surat kedua, muka surat sebelah, kamu buat petak silang kata tu pula. Jelas? Okey, bila dah siap, ambil gambar silang kata kamu yang kamu dah buat siap tu, kamu ambil gambar, lepas tu hantar. Okey, hantar pada cikgu. Hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Dalam arahan, cikgu letak arahan dalam link cikgu letak dalam arahan pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas semua? Baik. Kalau ada apa sebarang kemusykilan, masalah, boleh rujuk dengan cikgu, PM cikgu, tanya. Okey? So, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Okey, sebelum cikgu menamatkan sesi video PDPR ni, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran. Maksudnya waktu kelas, tolong adalah, okey, buka buku, tengok video ni dan isi kehadiran. Guna link yang cikgu hantar. Dan yang kedua, hantar semua tugasan yang diberikan. Maksudnya bila cikgu bagi tugasan, bila cikgu bagi kerja, bila cikgu bagi latihan, buat. Bila buat dah siap, kamu hantar. Okey, ambil gambar dan hantar pada cikgu. So, itu saja untuk minggu ni. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.